Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda yang berada di luar sana, kalau anda sudah terfikir-fikir untuk memulakan suatu bisnes ataupun anda sudah pun berjinak-jinak dalam apa jua bisnes ataupun anda sudah lama menjalankan bisnes, andalah orang yang patut follow video aku untuk aku berkongsi bagaimana aku menjalankan bisnes online menggunakan Shopee. Sebelum aku teruskan lebih lanjut tentang perniagaan di Shopee, peringkat awal ini aku ingin berkongsi sedikit bagaimana menjadi peniaga secara online. Ia bermula sekitar tahun 2015. Masa itu orang mula menjalankan perniagaan di Facebook, dan perniagaan di Facebook masa itu sangat-sangat menggalakkan, dan aku sendiri dapat merasai benda itulah. Dan sebenarnya sampai sekarang pun perniagaan di Facebook masih mendapat tempat lah di kalangan pembeli-pembeli. Baik, selain daripada Facebook, melalui rakan-rakan yang ingin membeli apa yang kita jual, rakan-rakan sekerja, sebab aku buat bisnes ni pada peringkat awalnya secara part time sajalah, dan sampai sekarang pun sebenarnya part time saja. Sebab memang apabila kita dah mungkin sedikit berkembang, memang kita memerlukan banyak masa dan komitmen. Tapi tak apa, aku nak kongsikan bagaimana pada peringkat awal dulu pengalaman aku berniaga di Facebook. Baik, mungkin anda di luar sana juga melalui perkara ini ya. Apabila kita berniaga di Facebook, sudah tentunya kita terpaksa orang kata entertain kita punya customer untuk menjawab soalan-soalan daripada customer. Dan kita sangat seronok apabila satu iklan yang kita post mendapat berpuluh-puluh atau beratus-ratus komen daripada mungkin prospek kita lah yang akan membeli ya. Kita akan dapat mesej PM. Okey. Dan daripada keseronokan yang kita dapat itu, tapi sebenarnya dia menuntut kita memberi komitmen yang sangat tinggi. Aku bagi contohlah. Satu iklan aku dulu pernah mendapat komen sebanyak 5 ke 600. Okey. Dan untuk aku menjawab semua komen-komen tersebut, dia mengambil masa hampir seminggu. Pertama, mungkin Facebook punya law kita tak boleh nak copy paste komen dan sebagainya ya. Dia ada limited. Jadi itu memang rasa, dan dalam masa yang sama apabila kita mendapat order, contohnya kita terpaksa menguruskan order, kita memberi masa untuk kita menguruskan order, mungkin packing barang, mungkin tulis consignment note dan sebagainya. Okay? Dan sebenarnya daripada 500 orang yang komen itu, yang betul-betul membelinya tak sampai 50 orang. Okay? Tapi tak apalah, di situ ada keuntungan. Okay? Itu pengalaman aku lah. Okay? Dan jualan yang aku buat itu sebenarnya jualan dropship. Aku tak simpan stok ya. Aku cari mana-mana supplier dan aku target beberapa benda saja, beberapa barang saja yang kita rasa boleh jual dan kita jual. Dan alhamdulillah lah, daripada tahun 2015, 2016 dan 2017, selama 3 tahun aku berniaga melalui Facebook. Okay? Dan apabila kita buat perniagaan tersebut, dia akan melibatkan dua proses, dua cara kita deliver kepada customer kita. Pertama melalui post, okay, di mana kita kena packing dan sebagainya. Kalau kita ada barang, kalau tak ada, kita uruskanlah konsep dropship, yang juga aku akan bincangkan dalam video yang lain. Okay? Dan satu lagi, kita buat COD bagi barang-barang yang ada pada kita. Okey.
Dan aku pernah simpan satu stok barang yang masa tu sangat hangat, dan dalam masa aku mengepus barang, dalam masa yang sama juga aku buat COD ya. Dan bila aku imbas balik satu hari, aku tetapkan satu hari untuk aku buat COD, dan dia mengambil masa sekitar separuh hari lah Dan dalam sekitar 4 jam itu aku rasa tak sampai 10 barang pun aku boleh COD, ataupun mungkin lebih sedikit daripada 10 dalam masa 4 jam ya, sebab dia melibatkan pergerakan, jalan jam, mungkin jarak yang jauh. Okey. Jadi aku nampak benda-benda tu sebenarnya aku boleh atasi masa-masa tersebut dengan cara aku tak buat COD lagi. Okay, aku rasa aku tak boleh buat perniagaan COD, sebab bagi aku, kalau aku target aku nak deliver mungkin 50 barang satu hari ataupun 100 barang satu hari, aku rasa COD itu tak praktikal bagi aku. Okay, aku minta maaf ya, bukan bermakna COD itu tak beri keuntungan, tidak ya. Sebab kalau pengalaman peniaga-peniaga yang mungkin tak pernah berniaga secara dalam talian, PKP yang lepas, sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan, perniagaan secara COD memberi satu punca pendapatan baru kepada peniaga-peniaga yang sebelum ni dia menjual secara runcit. Okey, itu kelebihan dia. Okey, tapi untuk aku rasa itu bukan cara yang tepat yang aku nak, sebab bagi aku untuk berniaga dengan kuantiti yang banyak COD itu tak praktikal, melainkan orang walk in dan datang ambil tempat aku. Okey, itu pengalaman aku lah, dan aku share pendapat aku tentang perniagaan-perniagaan dalam bentuk begitu ya. Dan sekarang ni pun aku masih meniaga di Facebook, tetapi secara tidak aktif sajalah ya, sekadar untuk memberitahu kepada rakan-rakan Facebook kepada aku ini, perniagaan aku ini masih wujud lah ya. Tapi aku tak begitu fokus tentang buat FB ad dan sebagainya, tidak ya, sebab aku tak memberi komitmen yang tinggi kepada perniagaan di Facebook lah. Sebab bila aku mula berniaga di Shopee, bagi anda yang ada produk sendiri, tak kisah sama ada anda berada di bandar ataupun di kampung, perniagaan di Shopee ini merupakan satu lubuk emas untuk kedua-dua tempat ini, sama ada di bandar ataupun di kampung, untuk anda berniaga. Kalau anda nak tahu, jualan gula Melaka dari Kelantan pada PKP yang lepas, jualannya beribu-ribu paket gula Melaka. Dan kalau anda nak tahu, asam keping juga sangat laris di dalam Shopee. Dan pelbagai lagi barang sebenarnya yang boleh kita pasarkan. Sebab sekarang ni, sejak PKP yang hari sudah, sebenarnya ya, bila aku perhatikan, dia merupakan satu transformasi di mana daripada PKP itu, hikmahnya ialah berlaku pertambahan peniaga-peniaga yang sebelum ini berniaga secara offline, tetapi mereka mula berniaga secara online. Okey, tapi itu mungkin kepada peniaga mungkin di situ bertambah persaingannya. Tapi kita jangan lupa, sejak PKP lepas juga, pembeli-pembeli yang selama ini tidak pernah membeli secara online, mereka sudah mula membeli secara online. Dan bila mereka mula, insya-Allah mereka tak akan berhenti. Maksudnya sekarang pasaran kita tu sangat luas. Kalau kita katakan Malaysia ini mempunyai 30 juta orang, kalau 1% sahaja yang membeli online, sudah berapa ratus ribu. Okey, jadi pasaran ini luas, dan aku nampak berniaga di dalam Shopee ini kita boleh pergi jauh. Tapi kita kena ada ilmu. Jadi di sini aku nak share apa yang aku buat selama 3 tahun
bersama Shopee. Dan hari ini mungkin dua kemahiran awal yang akan aku share dengan kalian. Yang pertama, bagaimana kita nak sign up account kita, buka kedai kita di Shopee, dan bagaimana ini khas untuk yang nak buat dropship dulu. Okey, bagaimana kita nak mula berniaga secara dropship, mencari supplier, mencari produk-produk yang kita anggap sebagai hot item untuk kita jual, dan bagaimana kita nak mula memperkenalkan produk itu di dalam Shopee kita. Okey, itu saja untuk kali ini. Kita jumpa pada video yang akan datang.